Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ahmad. Dan saya Cikgu Madelina. Fly Kenyalang Fly. Fly high. Kaunselor di KPM juga mempunyai peranan yang khusus dalam membantu warga KPM dari sudut psikologi dan kaunseling. Sebagai pembuka tirai, sama-sama kita mengikuti ucapan daripada Tuan Haji Mustafa bin Haji Siddiq, Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam menjulang pendidikan Negeri Sarawak. Warga pendidikan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Kerana dengan limpah dan rahmatnya, dapat kita bersama dan bersua walaupun di alam maya ini untuk menimba ilmu dan pengalaman dalam bual bicara siri yang kedua, iaitu berkaitan dengan COVID-19 yang bertajuk Resilient Booster for Teachers, dalam meningkatkan lagi kesejahteraan emosi, seterusnya memperkasakan jati diri warga pendidik. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah, sekali lagi sektor psikologi dan kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dengan kerjasama sektor sumber teknologi pendidikan berjaya mengelolakan program ini. Bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Amalia binti Madihi, Timbalan Dekan Hubungan Industri dan Masyarakat, Fakulti Sains Kognitif UNIMAS Sarawak, kerana sudi meluangkan masa memenuhi jemputan kita sebagai ahli panel forum. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih juga kepada semua rakan kaunselor pendidikan daerah, ketua pegawai pendidikan daerah, pengetua dan guru besar serta warga pendidik dalam menjayakan program kita pada kali ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sesungguhnya pada ketika ini suasana pandemik COVID-19 yang melanda negara sebenarnya telah mengubah landscape sosial dan memberi kesan kepada masyarakat. Situasi ini berlaku dibimbangi akan meningkatkan masalah kesihatan mental dalam kalangan warga KPM. Kalau kita melihat Jabatan Perangkaan Malaysia telah menjalankan kajian impak Perintah Kawalan Pergerakan PKP kepada penduduk Malaysia pada tahun 2020. Dan dapatan kajian ini menunjukkan terdapatnya kesan terhadap tekanan emosi dan mental rakyat Malaysia, baik dalam kalangan mereka yang bekerja dan juga dalam kalangan warga emas. Oleh itu, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kesihatan mental ini yang tidak dapat ditangani dengan baik sebenarnya boleh menyumbang kepada kemurungan, menyumbang kepada kebimbangan dan stres yang serius. Oleh itu, langkah memperkasakan kesejahteraan emosi warga KPM dalam mengurus kesihatan mental untuk menghadapi cabaran kehidupan perlu diberi melalui perkhidmatan psikologi dan kaunseling. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, pada ketika ini setiap daerah di Pejabat Pendidikan Daerah ada kaunselor pendidikan daerah yang khusus memberikan perkhidmatan psikologi dan kaunseling kepada warga KPM kita. Ini adalah untuk memastikan setiap warga kita, iaitu guru dan AKP, mempunyai kemahiran daya tindak, iaitu coping skill dan juga daya tahan, resilient. Sebab itulah, dalam bual bicara kali ini, kita menampilkan Dr. Amalia Madihi, pakar
yang berkaitan dengan resilient, dengan tajuk Resilient Booster for Teachers ini untuk berkongsi dengan kita. Selain itu, tuan-tuan dan puan, saya yakin dan percaya setiap rakan kaunselor pendidikan daerah kita di daerah masing-masing sana telah melaksanakan program #3A, iaitu Aware, Alert dan Action, atau sedar, peka dan tindak. Yang mana ianya telah, kalau tuan-tuan dan puan warga guru perasan, program #3A ini sebenarnya telah kita laksanakan sejak September 2019 yang lalu. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, rakan guru yang saya sayangi, sebenarnya hikmah di sebalik pandemik COVID-19 ini mengajar kita pelbagai norma baru dalam menghadapi kehidupan mendatang. Norma inilah yang menjadikan kita bersifat tabah dan kuat jati diri dalam meneruskan kehidupan seharian. Selain itu, dalam konteks pendidikan juga, ianya memerlukan satu bentuk norma baru dalam membangun kemajuan murid. Membina kualiti kemajuan murid ini penting bagi memastikan kemajuan dan kesejahteraan negara kita. Oleh itu, rakan-rakan guru yang saya kasihi, tanggungjawab dan amanah ini menghendaki kita memperkasakan jati diri kita dan memperkasakan daya tahan kita yang jitu. Kerana ia dapat mempersatukan sikap kita, semangat kita, jiwa kita sebagai seorang pendidik bagi mencapai tujuan dan matlamat yang sama seperti mana yang dihasratkan dalam visi dan misi KPM itu sendiri. Oleh itu, rakan guru yang saya hormati sekalian, dari aspek psikologi dan kaunseling, dalam keadaan norma baru ini, kesejahteraan dan kecerdasan emosi sangat penting untuk kita menggalas amanah dan tanggungjawab ini sebagai seorang pendidik. Menurut Goleman, kecerdasan emosi ini merujuk kepada bagaimana kemampuan kita untuk mengenal pasti perasaan kita, memotivasikan diri kita, dan membina daya tahan ataupun ketahanan dalaman kita sehingga kita berupaya memperkasakan jati diri masing-masing. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sebenarnya keperluan kesejahteraan psikologi ini merupakan aspek yang perlu untuk kelangsungan kehidupan kita. Ketahanan ataupun resilient ini dan juga kesejahteraan individu ke arah menjadikan kita warga pendidik yang produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Harapan saya, tuan-tuan dan puan, warga pendidik yang saya kasihi, semoga ilmu yang kita perolehi dari bual bicara ini dapat membantu kita berkemahiran dalam mengendalikan dorongan hati kita, kemahiran daya tindak ataupun coping skills, kekuatan berfikir secara positif dan inovatif, optimis, serta committed walaupun kita berhadapan dengan situasi yang memberikan tekanan kepada kita. Untuk itu, seperti mana yang selalu diingatkan oleh yang berusaha doktor pengarah kita perlu stay fokus, stay positif, stay strong, dan stay united dalam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Akhir kata, saya sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menjayakan program Bual Bicara siri kedua kita ini. Mudah-mudahan usaha kita ini diberkati. Yang penting ianya memberi impak dan manfaat yang besar kepada generasi yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Mustafa bin Haji Siddiq.
Dalam suasana ketidaktentuan yang ketara, warga guru perlu menyesuaikan diri dengan norma baharu kerana tiada apa yang pasti dalam dunia buka. Dalam dunia buka, daya ketahanan adalah perkara paling penting yang kita perlu ada. Dulu, semuanya hampir boleh diramal. Sekarang, tidak lagi. Oleh itu, warga pendidik perlu mempunyai daya tahan yang tinggi dalam mengharungi situasi ini. Bual Bicara kali ini membincangkan topik Resilient Booster for Teachers. Oleh itu, untuk mengupas dengan lebih lanjut isu ini, kita persilakan moderator Bual Bicara kita kali ini iaitu Cikgu Corley Nyopik, Kaunselor Pendidikan Daerah Bauk bersama panel jemputan khas Dr. Amalia Madihi, Timbalan Dekan Hubungan Industri dalam Masyarakat, Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Universiti Malaysia Sarawak. Sama-sama kita saksikan. Salam sejahtera, salam ceria, salam perpaduan untuk warga pendidik di Bumi Kenyalang. Hari ini kita sangat bertuah sebenarnya sebab kita telah menjemput seorang panel yang sangat berpengalaman dalam tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan buah bicara kita pada hari ini, biarlah saya perkenalkan dulu siapa panel kita pada hari ini. Ya, Okey, beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Malaysia Sarawak dan beliau juga merupakan seorang timbalan dekan Hubungan Industri dan Masyarakat di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia di Universiti Malaysia Sarawak. Beliau juga merupakan ahli eksekutif Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa (PERKAMA) dan juga merupakan ahli eksekutif International Association for Counselling. Jadi kalau kita lihat dari segi kita punya panel kita ni, nampak dekat sini panel kita ni bukanlah calon-calon orangnya. Pada hari ini, tajuk yang akan kita bawakan kepada warga pendidik kita pada hari ini ialah Resilient Booster for Teacher. Okey, jadi nampaknya panel kita pun sebenarnya sangat bersemangat hari ini. Bersama dengan kita sebenarnya sangat ceria. Sebelum kita mulakan tadi memang sangat ceria pun, betul tak? Ya, jadi kita lebih mesra panggil beliau Dr. Emma. Mungkin dia akan memperkenalkan diri dia lebih lagi. Nama penuh apa semua, boleh kan doktor? Boleh? Okay. Alright. Okay, terima kasih Cikgu Corley dan juga terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak atas jemputan. Seperti yang Cikgu Cor telah berkongsi sedikit sebanyak lah ya latar belakang saya. Terima kasih banyak-banyak. So basically saya bekerja dalam bidang counselling. That is my kepakaran, lebih kepada bidang counselling kanak-kanak dan remaja dan berkaitan dengan keluarga juga. Jadi dalam pendidikan saya banyak menyentuh tentang resilience ataupun tentang daya tahan. Kalau kita nak translate-nya dalam bahasa Malaysia kan. Jadi itulah rasanya itu mungkin tajuk yang sangat penting sekali, especially dalam keadaan sekarang pandemik. Dan pastinya cikgu-cikgu kita ni juga memerlukan booster ini. Ya, betul. Sangat tepat sekali. Sebab itu kita panggil beliau ini untuk bersama dengan kita pada hari ini sebenarnya. Sebab kita tahu beliau sangat pakar dalam bidang resilient ini. Sebab kita sebenarnya dah study sebelum ni apa yang beliau boleh kongsikan bersama dengan kita pada hari ini. Sebab kita tahu dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, semua kita dalam keadaan yang memerlukan daya tahan yang sangat tinggi untuk kita mendepani cabaran-cabaran yang sedang kita hadapi sekarang ini, terutama sekali dengan warga pendidik kita. Jadi sebelum kita mulai doktor, kita sebut resilient, daya tahan. Boleh tak doktor terangkan dengan penonton yang sedang melihat sekarang ni, apa definisi resilient ini? Okey, saya cuba untuk tidak mendefinisikan resilient secara akademik sebab kita perlu bercakap menggunakan bahasa mudah supaya para penonton, cikgu-cikgu ataupun murid-murid boleh belajar daripada program ini. Okey, resilient adalah satu kebolehan kita
untuk kita beradaptasi ataupun kebolehan kita untuk berdaya tindak secara mental, secara psikologi dan emosi kita apabila kita terasa bila kita berada dalam keadaan tertekan. Itu yang kita nak highlightkan. Macam mana kita nak kekalkan kebolehan itu ataupun kita nak boostkan kebolehan itu ataupun kemahiran adaptasi ini. Itu definisi yang sangat mudah lah yang saya boleh kongsikan. Okey, maksudnya dekat sini doktor, kiranya resilient ialah satu perkara yang kita boleh lakukan bagaimana kita nak beradaptasi dengan keadaan sekeliling kita. Semua Betul tak kita, doktor? semua Semua kita, kita ya? mempunyai daya tahan. Dalam diri kita. Namun setiap manusia ini dalam falsafah counselling kan kita juga percaya manusia itu unik. Ya, Jadi betul. bergantung kepada keupayaan individu tersebut untuk bertindak balas kepada situasi. Ya, betul. Seperti yang semua kita tahu kan, kita manusia ada unik dan keunikan kita itu adalah membuatkan kita semua berlainan Betul. di antara satu sama lain. Ya. Dan disebabkan itu jugalah dia menyebabkan kita punya daya ketahanan itu lain-lain juga kan. Betul. Ya. Yes. Okey, jadi sekarang ni kalau kita tengok daripada definisinya tadi, kita dah tahu yang resilient ini adalah bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan sekeliling kita, bagaimana kita nak Berdaya tindak kepada apa yang sedang kita alami kan. Betul. Okey, jadi kalau kita tengok kepada senario yang sedang berlaku sekarang, kinetok lah, kinetok yang berlaku dalam keadaan guru sekarang ya. Okey, rata-rata memberi satu feedback yang mengatakan ada rasa tertekan. Even kalau kita tengok dalam keratan-keratan akhbar sekarang ini, dalam media sosial, Instagram, Facebook dan pelbagainya, TikTok, whatever ya, yang kita tengok ya, ramai dalam kalangan cikgu kita ni berusaha sedaya upaya sebenarnya untuk beradaptasi dengan keadaan yang ada sekarang ini, menggunakan PDPR untuk melakukan pembelajaran ya melalui online. Walau bagaimanapun senario yang sekarang ni dia ada perubahan daripada PDPC sebelum ini, di mana kita mengajar dalam kelas. Dan cikgu-cikgu kita banyak sebenarnya mempunyai kengkangan dekat situ dan membuatkan mereka ni banyak rasa tertekan. Okey, mungkin doktor nak ulas lebih lagi. Alright, kalau kita nak kaitkan dengan daya tahan cikgu-cikgu kita, sebelum itu ya, Cikgu Kor ya, saya nak katakan warga pendidik, cikgu-cikgu kita di Sarawak terutama ini adalah Superman dan Superwoman. Wow. Kenapa saya berani cakap macam itu? Adalah mereka daripada konvensional straight bertransform kepada online. Satu perkara yang sangat kalau dulu kita tak possible kan, sangat mustahil untuk kita bertransformasi secara mendadak. Tetapi kerana passionate mereka untuk mengajar murid-murid, passionate mereka untuk menyalurkan ilmu pengetahuan di mana jua mereka berada, mereka cuba. Kan? Jadi pastinya psychologically, mentally, emotionally mereka juga akan tertekan, tidak dinafikan. Tertekanan ini actually sepatutnya kita tengok macam ni lah. Tekanan ni ada yang positif, ada yang negatif. Right? Jadi kita tak nak tengok tekanan itu yang negatif. So itu saya cakap Superwoman, Superman, Superwoman, kita punya warga emas ni, warga emas pula, astaghfirullahalazim. Warga pendidik. Yes, warga pendidik. Warga pendidik. Tak apa, it's okay. Sebab tiba-tiba saya terfikirkan, sebab saya terkenang dengan cikgu-cikgu yang daripada what do you call that, generasi boomers, kan, boomers. Baby boomers kita kan, macam mana passionate mereka untuk mengajar itu, and cuba mereka kita faham dengan teknologi, dengan kemahiran ICT, kan, betul. Kita sendiri pun masih terkial-kial, kan, apatah lagi cikgu-cikgu kita yang berada dalam generasi baby boomers, tapi mereka cuba. Jadi berbalik pada tekanan tadi, saya melihat ya daripada pemerhatian saya sendirilah, minat, usaha kan yang diberikan oleh warga pendidik kita di Malaysia, terutamanya di Sarawak ini. Kenapa di Sarawak? Saya tengok kita ada beberapa jenis pedalaman.
Ya, kan? ya, betul. Semakin pedalaman itu, semakin kuat semangat cikgu-cikgu kita ni untuk membantu menyalurkan ilmu pengetahuan itu, kan? Betul. Jadi tekanan itu saya lihat mereka melihat adalah positif. Tapi kita tidak boleh nafikan. Tekanan itu juga boleh memberi impak yang tidak sihat, Ya, kepada betul. emosi. Penat. Siapa cakap tak penat, kan? Betul, Siang betul. pagi, saya rasa secara online ni lagi penat. Ya, Non-stop betul. rasanya. Betul. 24/7 online je kita berdepan-depan dengan komputer, kan? Ya, betul, right. betul. Jadi kalau kita tengok balik keadaan ini ya, kalau kita zoom kepada Sarawak sendiri ya, kita ada masalah geografi dekat sini ya, dan kita dan saya sebenarnya membaca daripada media sosial juga ya, bahawa cikgu-cikgu kita di bahagian pedalaman terutama sekali ya, mereka sanggup pergi ke rumah panjang ya, sampai ambil board apa semua 6 jam 4 jam pergi ke rumah panjang untuk menyampaikan bahan pengajaran itu tadi. Dan kepada mereka yang mungkin ada masalah yang ada yang ada talian internet, dia akan buat PDPR. Tapi bagaimanapun perkara inilah yang membuatkan cikgu-cikgu kita ada rasa tertekan dekat situ. Bukan mereka tak nak, tapi itu sahaja cara yang kita boleh lakukan semasa keadaan COVID-19 ini masih ada lah, kan? Itu situasi yang ada sekarang ni, kan? Okey, itu adalah antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru kita pada masa kini. Sebenarnya sekali lagi abang kata Dr. Emma tadi, saya pun nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga pendidik kita. They are superwoman, Superman. Yes, itu memang tidak dinafikan. Saya pun tabik spring. Kita sambil sama-sama. Tabik spring. Okay. Tabik spring dengan cikgu-cikgu kita ya. Bukan mudah tu. Bukan mudah tu, kan? Betul tak, Doktor? Bukan mudah. Sangat luar biasa sebenarnya ya. Nak melihat bertindak balas ataupun melayan kerenah murid-murid. Ya. Itulah juga ada satu cabarannya, kan? Ya, betul. Sama ada kalau murid tu memang mempunyai niat yang nak belajar, that is not a problem. Tetapi ada juga murid-murid anak-anak kita ni, mereka kalau orang sok cakap bengkeng. Kan? Kerenah ni yang cikgu-cikgu ini perlu kesabaran itulah. Sabar itu actually salah satu faktor resilient. Faktor sabar, kita panggil protective factor ataupun faktor kesokongan. So kesabaran itu, tapi sabar kita ada limit. Kan? Jadi perlu juga ada sokongan daripada ibu bapa. Daripada guardian mereka, kan? Macam tu. Penting tu. So itu adalah antara cabaran yang kita cuba lihat pada hari inilah, supaya kita sedar bahawa apa yang cikgu-cikgu kita tengah alami sekarang ini adalah perkara yang di luar norma sebelum ini ya. Di mana kalau sebelum ini kita dalam kelas, semuanya berada dalam kelas sahaja, dan kita boleh kawal mereka nak keluar kelas, masuk dalam kelas apa semua. Tapi kalau di rumah kita tak boleh kontrol mereka untuk makan semasa kita mengajar, betul tak? Itu disiplin juga. Nilai-nilai murni tu jadi satu norma baru juga. Macam mana nak mengajar nilai-nilai murni kepada anak-anak murid mereka, kan? And then macam mana nak itu sangat agak sukar bila kita buat PDPR ya. PDPR ya. Okey. Jadi kalau saya memetik sedikit keratan akhbar yang ditulis oleh Datuk Seri Mahathir Khalid tentang cabaran pendidikan ya. Datuk Seri Mahathir Khalid ni adalah mantan Menteri Pendidikan satu ketika dulu. Ni antara ringkasan cabaran yang dialami oleh cikgu pada waktu sekarang ya. Ketiadaan peranti dan jaringan internet yang sempurna di kawasan luar bandar ini, untuk kawasan luar bandar dan juga pedalaman ya. Persekitaran hidup murid yang kurang kondusif seperti yang Doktor sebut tadi lah ya. Pengesahan kemahiran guru terhadap pedagogi digital. Lepas tu mentaliti murid, ibu bapa dan guru, dan tahap keberkesanan penyampaian pengajaran dan pembelajaran. Betul lah, seperti yang Doktor sebut tadi, memang betul lah, semua ada kat sini ya. Sangat luar biasa sebenarnya cabaran ni. Sangat luar biasa sebab sebelum ni kita cuma dalam kelas dia punya cabaran lain. Sekarang ni kita dalam menggunakan PDPR cabaran dia lain ya. Dalam dunia maya, kan? Dunia maya kita katakan. Okey, jadi seterusnya ya, kita pergi kepada soalan yang seterusnya ya. Bagaimana untuk mengekalkan ketahanan
diri kita resilient ni ke peringkat yang optimum, memandangkan cabaran yang datang adalah berbeza-beza. Okey. Bagaimana doktor? Saya nak berkongsi sedikit ya, Cikgu Coralie, Ya. berkenaan dengan apakah faktor-faktor resilient Ya. ataupun faktor-faktor daya tahan Ya. yang boleh membantu cikgu kita, warga pendidik kita ya. Yes. Tidak kira adakah mereka akan bekerja di sekolah rendah ataupun menengah ya. Okey, pertama sekali dua faktor ini ada dua faktor. Faktor sokongan yang tadi saya nyatakan tadi, Yes. protective factor dan juga faktor risiko. Dua faktor ini perlu balance. Kita pun ada risiko. Okey, kalau kita tak ambil risiko, perkara itu apa yang kita buat tak berjalan sangat. Ya. Okey, kita kena berani. Okey, berani untuk mengambil risiko untuk kita menyelesaikan masalah. Ya. Itu yang dilakukan oleh setiap kita sekarang ini ya. Okey, jadi faktor sokongan contohnya tadi kesabaran kita, diri kita, Ya. minat kita, usaha kita kan, dan juga sokongan daripada sekolah, Ya. sokongan daripada kementerian, daripada government, daripada semua pihak, terutama sekali ibu bapa. Ya. Sebab bila di rumah, okey, ibu bapa lah yang memainkan peranan yang penting. Okey, mungkin ibu bapa boleh argue lah kan. Mana mungkin kan macam saya tak pandai ini, tapi kita kena ada usaha untuk demi pendidikan anak. Okey, sekarang ni pendidikan di dalam norma baharu. Jadi pendidikan secara formal dan tidak formal perlu seiring. Jadi ibu bapa tidak sepatutnya lah memberi 100% tanggungjawab itu kepada guru-guru. Sekarang ni kita kena give and take. Jadi peranan guru, ibu bapa untuk menentukan masa depan kita punya leader ni kan, future leaders ni yang kita nak. Jadi pendidikan mereka tercapai. Okey, okey, itu faktor sokongan. Faktor risiko ni adalah berkaitan dengan apa yang dinyatakan tadilah Cikgu Ko ya. Jadi macam mana kita hendak reduce, mengurangkan risiko tersebut. Jadi of course bila balancing itu berlaku, okey, keseimbangan antara faktor ini dia akan membantu daya tahan individu. Okey, resilient ni tidak hanya pada individu. Resilient ini juga boleh diguna pakai dalam organisasi. Okey, untuk menunjukkan ada simbiosis, perhubungan simbiosis kepada individu iaitu pendidik, warga pendidik, murid-murid dan sekolah tersebut. Dia perlu ada keseimbangan itu juga. Jadi ini sangat-sangat penting. Itu yang saya rasa kalau kita dapat meningkatkan, kita mengenal pasti dahulu apakah faktor-faktor yang kita ada. Kan, katakanlah okey, kesihatan mental juga adalah salah satu faktor. Kan, salah satu faktor sama ada kita nak lihat faktor itu adalah yang negatif ataupun positif kan. Kalau kita melihat positifnya, kita akan cuba berusaha untuk memastikan kesihatan mental kita terjaga. Okey. Baiklah. Sekarang tadi kita baru mendengar daripada Dr. Emma berkaitan dengan faktor sokongan dan faktor risiko. Jadi mungkin sekarang Dr. Emma boleh menerangkan dengan lebih lanjut ya tentang kesihatan mental dalam kalangan guru-guru kita ini. Ya, tadi saya ada mention, saya ada nyatakan bahawa kesihatan mental itu adalah sangat-sangat penting ya, dan juga boleh dijadikan sama ada faktor risiko ataupun faktor sokongan. Okey, depends ya kepada individu. Macam mana kita berpersepsi kan, because ini berkaitan dengan kognisi kita. Jadi saya haraplah warga pendidik di Sarawak terutamanya dan seluruh Malaysia ya, our teachers ni, mereka menganggap kesihatan mental ini sangat penting. Seperti mana kita menjaga kesihatan fizikal kita, kita selalu buat check up kan, 2 kali setahun untuk medical, kita punya physical health kan. Jadi why not, okay, kita juga ambil kesempatan ini untuk memeriksa kesihatan mental kita. Tadi Cikgu Ko mention about tekanan. Tekanan itu actually adalah salah satu kesihatan mental issue kan. Kalau tidak dibendung, kalau tidak dirawat kan, jadi dia akan jadi suatu yang tidak baik. Kita tidak mahu itu berlaku. Kita tidak mahu cikgu-cikgu kita rasa tertekan dan tidak ada dapat bantuan daripada kaunselor terutamanya ataupun profesional kita kan. Okey doktor, sebenarnya tiba-tiba soalan dekat saya punya minda ni ya. Okey. Jadi tadi doktor disebut berkenaan dengan bagaimana untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan mental. Boleh tak doktor terangkan kepada penonton di luar sana
Okay. bagaimana sebenarnya untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan mental ni? Okay. Alright. Terutama sekali kena buang stigma. Dengar tu. Buang stigma, okay? Kena buang stigma. Ah. Delete stigma. Stigma apa? Kalau kata dengan kesihatan mental, gila. Stop it. Okay. Sebab bila stigma itu ada dalam kepala kita, dalam kehidupan kita, bila kita sebut pasal kesihatan mental pasal gila. Which is not right. So saya nak buatlah sedikit advokasi. Ini kan, kesihatan mental ini sangat penting. Seperti mana juga kesihatan fizikal. Kita selalu saja buat medical check up. Kesihatan mental tu macam mana pula kita nak check up? Bagaimana kan? itu Soalannya soalan saya tadi kan. Soalan saya tadi. Jadi macam mana kita nak check up? Saya percaya setiap sekolah ada kaunselor. Kaunselor lah adalah orang pertama, the frontliners untuk kita tengok, ketuk pintu bilik kaunselor, tanya cikgu kaunselor, panggil cikgu kaunselor ke? Guru kaunseling. So kalau panggil cikgu lah kan? Ya, cikgu. Tapi saya nak buat sedikit pembetulan dekat sini. Takut pula warga pendidik kita confused. Yes. Okay, dia macam ni ya. Kalau di sekolah rendah, kebanyakan sekolah rendah ada tidak semua sekolah rendah ada guru kaunseling dia. Tetapi sekolah menengah yes ada. Dan untuk yang guru sekolah semua guru ni sebenarnya ya mereka ini dinasihatkan untuk mendapat perkhidmatan kaunseling dengan kaunselor pendidikan daerah which is kami orang ni lah. Perkhidmatan kaunselor daerah. Maksudnya kaunselor for warga pendidik there. Available. Jadi gunalah perkhidmatan ini. Jangan malu. Bila stigma dah tak ada, kita perasaan malu tu tak ada, kita kena faham apa maksud counselling dahulu. Kan counsel itu untuk kita what do you call that, we want to guide kan, kita nak facilitate klien kita untuk jadi lebih baik. Jadi kesihatan mental ini kita tak payahlah takut, kita kalau nak cek kesihatan mental kena pergi jumpa psychiatrist ke? Kan itu antara soalannya. Yes, betul. Jumpa psychiatrist dah lah ada stigma. Jumpa psychiatrist alamak ada sakit saya mental dah gila kan ni. Kan lagi lah jadi menyebabkan kita kena bagi awareness lah. Kita kena bagi awareness kepada warga pendidik bila kita mendapat perkhidmatan untuk daripada kaunseling untuk kita check kita punya tahap stres kita macam mana, tahap anxiety kita macam mana. Mungkin juga saya suka, saya teringin saya sekarang ni tengah mencari screen mental health screening scale kan. Saya nak lihat juga sama ada saya ni ada tak simptom-simptom kemurungan. Ada tak saya simptom-simptom personality disorder, mental disorder. Perlu kita tahu. Seperti mana kita selalu check, ada tak kita hypertension, ada tak kita diabetes kan. Kita akan check. So kalau kita check daripada awal, kita tahu kita ada sign itu, jadi kita akan tanya dengan kaunselor. Macam mana untuk saya dapat rawatan. Di kaunselor ni ada tipsnya lah. Kalau saya nak cakap tips ke ataupun treatment yang kita bagi kan, intervensi lah. Kalau kalau dalam bidang kaunseling kami bagi intervensi kan. Kalau psychiatrist mereka akan bagi rawatan kan. Jadi kita akan ada intervensi kita untuk membantu reduce the sign. Semua kita ini beresiko. Jangan kita guna in denial. Defense mechanism kita, I okay, saya sihat, tapi sebenarnya tak sihat. Cara kita berfikir pun kalau kita rational, itu juga adalah sign of mental stresses kan. Jadi kita tak nak itu berlaku. Kita nak sihat daripada fizikal dan dalam fizikal dan juga mental kita. Kalau mental kita ni sihat, cara berfikir kita ni sihat, dia akan mempengaruhi cara kita beremosi. Tak adalah kita nak neriak-neriak. Kata orang Sarawak tak adalah kita kata orang takut saya takut. Ada cakap cikgu tak ranggat. Kita simuk cikgu ranggat. Kan? Kita si tahulah. Tahu. Cikgu ranggat. Kalau bahasa Melayu ranggat apa? Ini untuk bukan Sarawakian lah. Bukan Sarawakian. Untuk cikgu Sarawakian. Ada kasar sikit kan? Macam tinggikan suara kan? Yes. Pensyarah pun tinggikan suara juga. Tapi kita guna mikrofon. Nasib baik kita guna mikrofon. Kan? Tetapi kadang-kadang personality. Personality kita boleh berubah. Jadi kalau personality berubah, ada simptom-simptom dia. Ada sign dia. Kan? Jadi kita belajar. Kita kena tahu apa jenis personality kita. Adakah kita ni jenis orang yang cepat melata?
melatah. Ya. Adakah melatah ni bukannya opocot? Ya. No, kan? Bukan macam Dia melatah maksudnya kalau orang macam kritik sikit, terus nak nak hot temper lah, yes. nak React to in a bad way kan. Mm-mm. Kita tak nak itu. Kita nak macam mana berhemah dalam komunikasi. Anak-anak kita ni adalah vulnerable. Mereka adalah dalam kategori vulnerable, terutama sekali remaja kita. Kan? Jadi kita kena tahu macam mana nak berkomunikasi. Ya, okey. Ya. So, terima kasih doktor atas penerangan yang cukup bagi saya sangat padat dan sangat berinformasi, dan saya sebenarnya nak tambah lagi doktor. Okey, boleh. Sebab sekarang ni kita di Kementerian Pendidikan Malaysia dan di bahagian BPSK, bahagian psikologi dan kaunseling di kementerian, kita buat satu program, iaitu program Minda Sejahtera. Dan kita telah minta untuk semua warga pendidik kita untuk mengisi dua ujian ni, DAS 21 dan ujian gaya tindak. Jadi itulah sebenarnya salah satu daripada intervensi yang kita pakai untuk buat mental health screening sebenarnya. Jadi kepada anda di luar sana, sekiranya anda mendapat surat daripada PPD, tolonglah isi, saya mohon ni please, sebabnya soalan-soalan lazim wajib isi ke cikgu. Kalau saya tak isi, apa implikasinya? Nampak tak? Stigma tu masih ada kat situ, doktor. Mungkin juga boleh tambah, boleh saya tambah sikit? Ya, tambah silakan. Saya tak ada Boleh masalah saya- untuk okey. menambah lagi. Sebab mungkin bila apa nama assessment tadi? DAS DAS 21 dan ujian gaya tindak. Okey. DAS 21 akan menguji screening to screen your depression, your anxiety, your stress level. Okey, orang takut kan is mental health kan? Ya, betul. Lepas tu daya tindak is coping, right? Mungkin boleh ditambah dengan resilient scale. Ya. Kita nak tahu warga diri kita ini kuat macam mana. Ya. Kalau kita tak, daya tahan kita kan dalam daya tahan kita ni ada banyak-banyak faktor tadi kan. Ya. Kalau yang ni kurang, macam mana kita nak buat intervention? Jadi dia ada balance kat Balance situ. kat Saya nak situ. promote boleh? Boleh, tak ada masalah. okey. Silakan. Saya Dalam- sangat mengalu-alukan. No problem. dalam pendidikan kajian kami lah, Yes. dalam resilience kajian resilience Mm-mm. kami di UNIMAS, kami ada telah membina satu resilient assessment tool. Wow. Yes, jadi dalam ada 43 items. Oh, Jadi kita akan screen 5 domain. Okey, 5 domain ni adalah pertama sekali tentang keperluan asas. Keperluan asas ni daripada rumah, sekolah, tempat tinggal, kind of thing lah. Biasalah. Yes. Yang keduanya, perhubungan kita. Sense of belonging kita. Ah. Ketiga, cara kita belajar. Jangan kita anggap belajar ni kat sekolah saja. No. Yeah. Belajar ni kat universiti saja. No. No, Okey, kita yes. everyday kita learn. Mm-mm. Okey. Keempat, coping skill kita, dan kelima adalah core belief kita. So kita screen ini, okay, kita buat kita ada 5 domain ini. Kalau mana-mana domain ini yang rasanya rendah, yang boleh boostkan resilient mereka, kita ada intervensi kita. Kita Yeah. ada resilient therapy intervention. Oh, Jadi hebat tu. mungkin boleh dicadangkan kepada pihak KPM juga. Ya, InsyaAllah. nampak tak Untuk membantu. satu benda baru yang sebenarnya kita dapat hari ini. Sebab itu kita panggil Dr. Emma, sebab dia memang pakar dalam bidang resilient ini. Saya sangat-sangat terujam mendengar perkara ini, sebab bagi saya dia adalah salah satu daripada benda yang kita boleh tambah bagaimana untuk kita screen tahap kesihatan mental kita. Sebab selama ini orang selalu stigma, alah jawab ujian tu nanti apa yang akan berlaku, alah jawab ujian ni macam tu sahaja. Ada sampai saya pernah mendapat satu feedback mengatakan dekat sini, saya sangat okey cikgu, tak ada apa-apa masalah ya. Okay. Jadi kat sini Kalau sangat okey tu macam mana? sangat Macam mana okey. macam mana your reaction? Well, kita sebenarnya tak adalah kita nak cakap lebih-lebih kan, sebab kita pun tak naklah confront orang kan. Jadi kita pun profesional dekat situ. Dan bila kita tengok dia punya ujian DAS dan UGDT, kita pandailah kita tengok macam mana screen kita dekat situ, macam mana kita nak men-tackle kan, macam lebih kurang lah macam mana kita hendak bagi intervensi. betul. Mungkin kadang-kadang guru ini sangat busy. Mereka betul. sibuk. Cikgu-cikgu tu sangat sibuk. Jadi untuk berjumpa dengan kaunselor secara fizikal, dengan keadaan sekarang juga kan, kita cuba elakkan physical meeting. Mungkin kita boleh adakan sesuatu yang digital intervention. So mereka boleh buat after office hours, after mereka relax dekat rumah, so they can go for like mobile apps contohnya. So they can just go there and then how to deep breathing.
Ya, Kan. And then jadi dekat sana ada database yang kita boleh record. Jadi cikgu-cikgu, guru-guru kaunselor ni pun dekat pejabat daerah pun boleh screen and then monitor macam mana warga pendidik kita pada masa kini. Itu this is the technology yang kita nak go for it. Ya, satu idea baru tu. Yes. Saya pun rasa seperti bukan seperti, memang saya sangat teruja mendengar perkara itu sebab kita dalam yang dalam keadaan normal baru kan. Jadi cikgu-cikgu kita perlu juga mengetahui benda perkara ini semua sebab sebenarnya kalau sekarang kita kalau kita sebut mungkin warga pendidik pernah mendengar dah familiar dengan program hashtag 3A ya. Jadi dalam program hashtag 3A yang kita dah masukkan ke semua sekolah, di mana program itu kita memang ada masukkan butterfly hug, deep breathing apa semua, tapi semua tu by mutual saja. Tak ada dia just kita bagi dengan PGB menggunakan slide apa semua. Tak ada yang seperti yang doktor sebut tadi, tapi itu ada idea baru. Saya sangat teruja dengan idea tu. Mungkin kita boleh berkolaborasi selepas ini buat benda tu. Boleh. Saya pintu kami sentiasa terbuka. Saya sangat teruja. Saya sangat teruja. Sebelum mereka berjumpa, so kan dalam kesihatan mental ini dia ada 3 level yang selalu kita lihat kan, selalu kita monitor. Mild, moderate and severe. Kan kalau mild itu maksudnya individu itu masih dapat berfungsi secara biasa, hanya mereka rasa tertekan contohnya. Tapi bila dah go to the moderate and yang moderate dan severe itu mungkin perlu berjumpa dengan kaunselor di daerah, pejabat daerah contohnya. Contohlah. Ataupun kalau perlu di refer dan pejabat kaunselor yang akan refer kepada profesional yang lain kan. Okey, jadi kesimpulan dekat sini untuk soalan ini saja tadi, buang stigma tu ya, kena buat mental health screening. Jangan kita mengatakan kita sentiasa sihat. Jangan malu. Jangan malu. Kita kena akui sebab kita berada dalam satu dunia ya, dunia yang sangat mencabar sebenarnya sekarang ni. Sangat-sangat mencabar ya. Saya nak tambah sikit boleh tak? Boleh tak? Silakan. Saya okey saja. Dia macam ni. Kalau kita dalam diri kita ada defense defense mechanism. Mekanisme membela diri. Satu yang kita selalu guna adalah suppression, memendam perasaan. Sekiranya pada waktu ini kan kita asyik memendam stres kita. Kita takut masa tua nanti kan, masa kita jadi warga emas nanti kita akan burn. Kita tak nak itu berlaku, psychological impact tu. Okey, Cikgu Ko, saya nak share sedikit lah. Setiap individu, setiap kita ni, kita mempunyai defense mechanism. Okey, ataupun mekanisme membela diri. Salah satunya yang selalu kita guna adalah in denial. Kan? Tapi ada satu lagi yang kita selalu guna juga tanpa kita sedari adalah suppression, memendam perasaan. Okey, jadi ataupun memendam apa-apalah yang tekanan whatever kan. Jadi kalau guru-guru kita, cikgu-cikgu kita pada hari ini, mereka cakap I'm okay, I can still do this, kan, and then they never talk about it. Okay, kita takut perkara ini akan mengganggu kesihatan mental mereka di waktu tua nanti. Kita tak nak itu berlaku. So kita nak warga emas kita nanti kan, this is what we call symbiosis relationship kan. Kita nak make sure that lifetime kita ni sehat. Kita kena jaga diri itu. Jaga dirilah, jaga mental. Okey, so jadi terima kasih dengan satu penjelasan yang cukup menarik sebenarnya, kupasan yang cukup bagi saya lengkap untuk kita mengetahui bagaimana untuk resilient booster kepada cikgu-cikgu kita ya, dan juga berkenaan dengan kesihatan mental dekat sini, dan buang stigma, jangan malu tentang nak berjumpa dengan kaunselor ya. Jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya ya. Jadi bagaimana sebenarnya para guru kita ni boleh meningkatkan daya tahan dalam menghadapi cabaran-cabaran ini ya? Bagaimana ya? Alright, saya dah mention tentang resilient assessment tool kan. Jadi ini adalah salah satunya yang kita boleh membantu. Actually setiap cikgu itu sendiri pun boleh juga melihat screen mereka sendiri, bagaimana keperluan mereka.
keperluan diri. Mungkin keadaan rumah okey, keadaan sekolah okey, tetapi macam mana self-care. Self-care. Kan? Jadi betul, itu self-care. adalah salah satu keperluan. Ya, Kan betul. untuk diri kita, kita asyik jaga orang aja. Ya, betul. Tapi diri sendiri tidur tak cukup, makan nutrisi tak cukup, Yes. minum air pun tak cukup. Kan? Jadi Betul. this is about self-care. This is keperluan. Jadi keduanya berkenaan dengan perhubungan. Okey, kita hubungan. kena check perhubungan kita dengan sekolah macam mana, dengan cikgu-cikgu macam mana, dengan anak murid macam mana, ibu bapa macam mana. Ya. Mungkin juga perhubungan personal mereka. Mm-mm. Kena check itu. Okey, kalau okey dan dia akan dapat membantu. Ketiganya, kita kena sentiasa upskilling dan reskilling ourselves lah. Kita kena belajar. Kita upskilling ni kita ada skill, sesuatu skill kita nak tingkatkan. Kita belajar resilient mungkin satu yang baharu kan. Jadi mungkin yang ni dah reskilling. Untuk kita self development. Kan. This is about learning part. And then keempatnya berkenaan dengan daya tindak. Mungkin dulu daya tindak kita mengikut pemikiran. Tapi because of pandemic, kerana terlalu tertekan, kerana pressure here and there, daya tindak kita menjadi emosi. Kan kita menggunakan emosi untuk berdaya tindak, and then kadang-kadang orang tak suka. Kadang-kadang kita menggunakan kata-kata yang tidak sedap didengar dan menyakitkan tanpa kita sedari. Jadi kita kena check itu. Alright? And then last one, cara kita berfikir. Cara kita perception kita, cara kita belief kita macam mana. Jadi kelima-lima ini akan membantu sedikit sebanyak resilient dalam diri. Jadi banyak tips yang diberi oleh doktor ni sebenarnya. Saya harap tips yang diberi tadi dah ditulis ya satu persatu. Jadi kalau nak tengok boleh ulang sekali lagi nanti ya kepada anda dilihat. Sebab bagi saya untuk kita menggunakan semua ni sebenarnya semuanya dah kita tahu sebenarnya kan. Betul. Cuma mungkin untuk selama ini mungkin tak ada orang yang mengingatkan kita balik tentang perkara ini. Jadi terima kasih doktor sebab mengingatkan balik tentang perkara ini sebenarnya. Reskilling, upscaling, Reskilling dan upskilling. Upskilling. Faham kan maksudnya tu kan? Iaitu penting sebenarnya. Penting. Sebab itu kita ada LDP. LDP bukan setakat LDP untuk SKPMG tu ke PSO ke apalagi whatever semua tu yang ada dekat bahagian akademik, tapi bahagian kesihatan mental ini juga penting untuk semua tahu ya. Untuk diri sendiri. Ya, okey. Jadi seterusnya doktor, kita akan masuk kepada bahagian kita dah sebut tentang bagaimana nak tingkatkan daya tahan, kita nak mengekalkan daya tahan kita. Jadi sekarang kita masuk kepada bahagian bagaimana teknik resilient sebenarnya. Boleh tak doktor kongsikan dengan kita? Okey. Saya ada membina yang resilient therapy intervention yang saya nyatakan tadi. Alright. Jadi dalam resilient therapy intervention ini ada yang saya nyatakan tadilah 5 perkara domain tadi, dan setiap itu ada cara-cara dia, teknik-teknik dia. Okey, tapi of course lah kita kena tahu juga, right? Apa terapi itu? Okay. Interesting about this therapy adalah it's not only for counselor untuk kita apply, tapi juga kepada ibu bapa. Kepada guru-guru, kepada community champion, kepada all the individu yang berminat dengan RTI ini. Maksudnya sekarang ni doktor, sorry yang saya boleh. Maksudnya dekat sini yang terapi ni bukan setakat dalam kalangan guru kaunseling ataupun kaunselor saya boleh pakai, tapi orang kebanyakan boleh pakai lah. I think saya dah membina 2. I design 2 intervention ya. Satu yang pragmatic, yang counselor perlu tahu teori, filosofi semua tu. Okay, tetapi resilient therapy intervention ini boleh diguna pakai ataupun boleh di psycho-educate kepada semua individu yang berminat. Jadi kita akan, bila kita mengamalkan terapi ini di rumah contohnya, ibu bapa boleh monitor keadaan anak, dan cikgu juga boleh juga monitor keadaan dengan anak-anak murid mereka. Salah satu cara lah. Jadi teknik-teknik ini of course kita akan melihatlah, kita akan screen dahulu macam mana. Lepas tu kita akan tengok apa intervensi yang bersesuaian dengan resilient ini. Kan? Jadi this is the thing yang kita selalu buatlah dengan klien kita.
Okey, jadi boleh tak doktor terangkan dengan lebih lanjut bagaimana untuk menggunakan resilient booster ni tadi? Okey, saya ada satu mungkin nantilah ada satu gambar rajah yang mungkin boleh dibawa yang boleh dirujuk bukan dibawa lah dirujuk Ya, kepada dirujuk. semua warga pendidik kita. Yang pertama sekali yang penting adalah komunikasi kita. Kita kena check balik cara komunikasi kita, gaya komunikasi kita macam mana. Adakah sihat tak sihat? Adakah satu hala ke dua hala? Kan? Jadi kalau komunikasi ni tak sihat, jadi macam mana kita nak what do you call, upskilling kan our communication skill ini. Sebab kadang-kadang communication ni boleh menyebabkan individu itu terasa kecil hati dia lah. Hati terluka. Lidah lebih tajam daripada lebih pedang. tajam daripada pedang. Ya, Kan betul. itu kita tak nak kita tak nak berlaku lah. Betul tu. Okay. Sangat betul. Jadi Tepat these are sekali. the thing yang kita perlu fikir kita perlu utamakanlah Yes, cara kita betul. bercakap. Berkenaan dengan resilient booster ni pada tahun lepas lah from my observation, from the research, from the reading semua, saya ada satu saya design satu 7 resilient booster. Wow, Okay. That's good. 7 resilient booster yang saya kongsikan bersama-sama dengan audience lah, dengan clients, dengan sesiapa-siapa yang berminat. Tapi saya merasakan sekarang dalam pandemik kita perlu booster ini. Ya. Okay, pertama sekali apa yang kita perlu buat Yeah. adalah we need to know who we are. Who am I? This is the big question. Siapa saya pada masa ini? Yeah. Mungkin masa dulu lain. Yeah. Cikgu kita pun kena tanya ini. Siapa anda waktu ini? Yeah. Kena penting. Sebab kadang-kadang soalan ini akan memberi satu idea yang berlainan tentang konsepkan diri mereka. Ya. Konsepkan diri ini adalah bermaksud persepsi diri anda terhadap anda dan apa orang fikir tentang anda approve. Ya. Jadi kita tak nak orang cakap you ni macam ni negative way, you terus terima. Kita tak nak itu. Yeah. So the first thing kita perlu buat adalah we need to know ourselves. Okay? Yang keduanya yang sangat penting juga adalah kita kena kenal pasti kekuatan kita dan kelemahan kita. I know lah kalau murid-murid dengar ni asyik kekuatan, asyik kelemahan nak kenal pasti. Yeah. Sangat penting. Tapi saya nak tambah sikit. Kenal pasti kelemahan ini kalau kita dapat ubah kelemahan kita kepada satu kekuatan kita, kita superhero. Ya, itu sangat dia. penting jadi kita kena tahu apa kekuatan kita kekuatkan lagi. Apa kelemahan kita ubah. Jangan terus kami ada kelemahan tu terus down. Kita tak nak itu. Benar. Kan? Kita tak nak itu. Benar, ya. Okey, ketiganya tentang komunikasi tadi Komunikasi yang sangat penting, gaya komunikasi kita sama ada sihat tak sihat. Kena check. Kena check. Yang keempat adalah berkenaan dengan together. Macam mana kita hendak together bersama-sama untuk bounce back, untuk beradaptasi. Kalau bahasa akademik, okay, kalau saya selalu cakap dalam akademik platform kan, okay, resilient ini adalah something bounce back. Okay, jadi macam mana kita nak bersama-sama? Tadi saya ada mention, kalau kita nak berdaya tahan, kita boleh berdaya tahan dengan keluarga. Kita boleh berdaya tahan dengan organisasi kita. Jadi resilient ini tidak semestinya untuk individu sahaja. Sebabnya kita hidup bersistem. Ya. Kita bermasyarakat. Bermasyarakat kan. Ya, Jadi betul. kita bukannya hidup bersorangan dalam dunia tu. Dunia tu lagi dalam bahasa Sarawak lah jadinya. Okay. Okay, so kita perlu bersama-sama, togetherness. Betul. Okay, bila kita dah bounce back tadi, kita nak forward. Kan kita bounce back macam ni. Imagine bola tenis kan? Macam kan kita bounce kan? Okay, yang macam lari kan? Tapi kalau kita nak sekarang forward. Bergerak, move forward. Bersama-sama. Ini yang kita nak. Kalau PDPR, betul? PDPR betul term secara online agak sukar, tetapi bila ada support system kita terasa dia susah senang sama-sama. Itu yang kita nak. Yang keempat keenam tadi kelima. Keenam adalah reflection. Kena ada sentiasa refleksikan diri. Kalau tak refleksi, hasilnya cubalah refleksi sekarang. Saya suka buat reflection sebelum tidur. Rasanya ramai kita buat. Cikgu kau buat?
saya biasanya akan buat journal of gratitude Wow. every night. Dia journal gratitude sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Wah, itu Sebab- lagi bagus cikgu. Kan? Ya. Okey, perlu ada refleksi apa yang telah dibuat pada hari ini. Apakah kebaikan yang telah dibuat? Saya salah satu kempen yang selalu saya buat juga adalah practice kindness. Wah, kan? Walaupun practice kindness. Yes. Kecil tapi Kecil. at least kind. Yes, Kita lupa betul. itu. Kita lupa practice kindness sekarang ni. Kita yeah. asyik diri kita self-centered. Yes, self-centered, Kita yeah. try not to do that. The last one adalah bersyukur. Bersyukur. Kita kena bersyukur. Apa-apa agama, kita kena bersyukur dengan apa betul. jua yang kita ada, yang kita dapatkan. So ini adalah 7 resilient booster yang mungkin saya boleh kongsikan bersama dengan warga pendidik kita hari ini. Okey, sangat padat, sangat luar biasa. Terima kasih doktor. So bagi saya perkongsian bagaimana menggunakan resilient booster ini, tekniknya adalah sesuatu bagi saya juga merasakan ada satu yang bukan benda yang nak kata bukan benda yang baru, tetapi ada sesuatu yang boleh dikumpulkan menjadi perkara yang kita semua boleh pakai setiap hari sebenarnya. Teknik yang dikongsikan tadi adalah benda yang simple saja kan. Simple. Tapi kebiasaannya kita kan lupa benda tu, betul tak doktor? Ya, Kerana busy. ya busy Alasannya tadi, busy, ya. kita lupa untuk refleksi diri kita lupa untuk mengucapkan syukur, kita lupa untuk memberi manfaat pada orang lain. Practice kindness tadi. Practice kindness tadi ya. Jadi kita selalu lupa. Jadi benda-benda seperti ini kita selalu kena ingat selalu, kan doktor? Dan kita perlu kawan lah. Yes, Kita perlu orang di sebelah kita. betul. Dan kita perlu cari kawan yang positif untuk kita betul. stay positive, keep positive. Not easy. Ya, kan? not easy. Yes, tadi. Dan saya ingat kata doktor tadi berkenaan dengan kita ni hidup simbiosis. Jadi maksud dekat sini ya, you tak boleh cakap I, you. Yes, Tak boleh kan doktor, betul There's tak? no togetherness. Ya, Kita nak ya. together. Ya, betul. Jadi maksudnya sebab itulah keluarnya satu statement seperti ini, permudahkanlah urusan sesama sendiri. Betul tak ya? Pemudahkan urusan orang lain, Hmm. insya-Allah urusan kita pun akan dipermudahkan. Betul. Jadi janganlah kita just pandai update saja status dekat Facebook, dekat story whatever semua, tapi tak buat pun benda tu. Jadi bila kita sebut, kita kena buat benda tu, barulah benda tu akan menjadi. Betul tak doktor? Yeah. And then cikgu itu akan jadi seorang role model Yes, kepada itu yang murid-murid kita nak. dia. Yeah. Saya masih ada cikgu dari sekolah rendah yang menjadi role model kepada saya dan juga rakan-rakan. Kan rakan-rakan saya sebayalah. Ya. Nampak tak warga pendidik semua? Yes. Sekarang ni apa yang kita nak kongsikan dekat sini ialah kita ni nak menjadi cikgu yang model kepada anak didik kita. Even saya sendiri pun, saya pun ada cikgu yang saya masih ingat sampai sekarang ini, apa yang beliau ucapkan kepada saya memang saya pegang sampai hari ini. Nampak tak betapa kita sebagai warga pendidik ini adalah orang yang boleh menyentuh hati dan menjentik hati anak murid kita. Jadi biarlah kita menjadi pendidik yang menjentik hati anak murid kita. Boleh kan? Superman, Superwoman tadi kan. Yes, itu dia ya. Okey. Ah. Jadi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan sebenarnya ya. Jadi sebelum kita habiskan, jadi saya ingin mohon daripada doktor untuk berkongsi bukan berkongsi lah, ini adalah di bahagian kesimpulan apa rumusan kita untuk program hari ini. Okey. Terima kasih Cikgu Ko atas slot ini yang membincangkan tentang resilience. Saya sangat passionate dalam mengkaji daya tahan individu, daya tahan anak-anak, daya tahan vulnerable family dan juga community. Okey. Jadi bila ada minat itu, saya rasa it is time for us to focus on the positive way. Resilience adalah salah satu positif. Kan kita asyik fikir tentang something negatif, jadi kita perlu balancekan dengan sesuatu yang positif untuk kita rasa lebih seimbang. Jadi saya ingin menggalakkan cikgu-cikgu, warga pendidik di Sarawak terutamanya, di seluruh Malaysia, tingkatkanlah daya tahan anda supaya anak-anak murid juga akan melihat daya tahan, kekuatan, walaupun susah macam mana, sanggup merentas dunia pula, merentas hutan, merentas sungai yang ada buaya. 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 Benar. It's a risiko, betul tak? Faktor risiko kepada cikgu tersebut. Jadi tapi dia tak kisah tentang keselamatan, dia sang kerana demi
masa depan anak-anak kita ni yang akan menjadi future leader kita nanti. Mereka Betul. inilah yang akan pemimpin kita nanti, Cikgu Ko. Ya, Bila betul. kita dah jadi warga emas nanti. Yes, betul. Memang. Jadi saya harap kepada warga pendidik kalau berminatlah untuk mengetahui lebih lanjut Ya. tentang resilient assessment tool, resilient therapy intervention, Mhm. bolehlah hubungi saya dan juga rakan-rakan di Unimas untuk kita belajar. Ya, Saya selalu belajar daripada semua yang saya engage bersama. Thank you Cikgu Ko. Ya, sama-sama. Okey, jadi kita sudah kita sampai di penghujung rancangan kita pada hari ini. Jadi sebenarnya sebelum kita menamatkan, saya juga ingin membuat kesimpulan, rumusan kepada apa yang kita telah bincangkan pada hari ini sebenarnya, dan saya pasti banyak informasi-informasi menarik yang sebenarnya telah dikongsikan oleh Dr. Emma kepada anda semua pada hari ini. Jadi jangan sia-siakan ilmu yang kita kongsikan hari ini. Kita kongsi bersama-sama hari ini, sebab bagi saya kalau anda ingin sihat, dia bermula daripada kesihatan mental kita. Barulah kita boleh bersemangat untuk mengajar anak-anak murid kita PTPR ataupun PTPC. Tak kisah, yang penting dia bermula daripada minda kita dan dia akan terus kepada kita punya tingkah laku. Jadi kepada warga pendidik semua, jangan lupa ya untuk menjaga kesihatan mental supaya anda punya resilient yang diperlukan ya. Okey, itu sahaja daripada kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Amalia Madihi dan Cikgu Corelli Nyobik. Begitulah perkongsian yang telah kita dengar. Guru harus selalu bersedia dalam menghadapi apa jua cabaran dan fenomena-fenomena lain yang mendatang. Untuk itu, kita harus sentiasa bersiap sedia kerana perubahan itu pasti berlaku. Akhir sekali, Stay focus, stay positif stay strong. dan stay united. Sekian dahulu, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.